Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Semalam Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Razi Jidin umum kehadiran murid-murid ke sekolah dan institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah diwajibkan bermula 1 Mei ini. Dalam masa sama, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memutuskan tiada lagi imbasan My Sejahtera perlu dilakukan untuk warga pendidikan termasuk pelawat luar ketika mahu memasuki kawasan sekolah. Dan untuk mengulas mengenai pengumuman KPM semalam, kita bersama Yang di-Pertua Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia, Negeri Selangor, Datin Sri Ismailina Ismail. Assalamualaikum Datin Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hafizi. Datin Sri, melihat kepada pengumuman KPM semalam, apa reaksi awal Datin Sri berhubung dengan perkara ini? Okey, pertama sekali yang paling gembiranya adalah ibu bapa lah. Sebab apa, isu tentang ketidakupayaan anak-anak untuk PDPR setelah begitu lama ini memang amat ditunggu-tunggu dan mereka melihat kepada pengumuman ini adalah sesuatu yang amat baik. Namun memandangkan kita masih menuju ke fasa endemik, bagi pihak saya sebenarnya kita berharap bahawa semua dapat menggebling tenaga dan tidak melihat kepada pengumuman ini untuk diimplementasikan secara drastik. Kerana apa? Kita ni manusia biasa. Bila manusia biasa ni kadang-kadang kita cepat lupa. Contohnya semalam lepas saja kebetulan saya berada di luar, umumnya orang awam umumnya sudah melupakan bahawa kita masih lagi dalam endemik. Maka tingkah laku dan perkara yang berlaku di sekeliling saya semalam di pusat membeli belah seolah-olah kita dah tak ada langsung endemik dan itu adalah amat bahaya. Dan bila kita bercakap tentang pengumuman yang membenarkan agar ia dibuka seluas-luasnya, kita kena tanya diri kita, itu bermakna akan timbul satu fasa, satu situasi yang mana akan wujudnya tanggungjawab kendiri di kalangan anak-anak dan pelajar-pelajar sekolah. Dan kita nak kena tanya juga diri kita, adakah anak-anak kita bersedia untuk memikul tanggungjawab kendiri ini? Anak sekolah rendah boleh tak? Anak sekolah menengah boleh tak? Yang di asrama boleh tak? Malah di universiti pun mungkin tidak dapat melaksanakan tanggungjawab kendiri. Tanggungjawab kendiri itu apa? Iaitu tanggungjawab kendiri itu adalah bila mana kita merasa satu kelainan, kita tidak sihat, kita bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah yang seterusnya seperti kuarantin, declare. Sebab banyak ada juga kejadian-kejadian di sekolah, dia tidak mahu declare keadaan dirinya semata-mata kerana dia nak hadir bersemuka. Jadi dia menjadi pembawa kepada jangkitan kepada rakan-rakan yang lain. Dan saya fikir pada ketika inilah PIBG harus bekerjasama dengan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa KSIB untuk bantu pihak sekolah untuk melihat kepada apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengingatkan anak-anak murid untuk mengelakkan, untuk tidak melupakan terus tentang penggunaan penutup muka. Datin, kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Bagi pihak ibu bapa, mungkin masih ada kebimbangan terhadap risiko-risiko jangkitan. Jadi apa penambahbaikan yang perlu dilakukan apabila persekolahan ini mula kembali seperti sebelum pandemik yang dulu? Okey, terima kasih. Kalau kita sambung balik tadi, bila kita bercakap pasal tanggungjawab kendiri itu, kita kena lihat macam contohnya waktu rehat. Walaupun sudah dibenarkan supaya anak-anak makan di kantin, mungkin pihak sekolah, pentadbir dan juga dengan bantuan PIBG boleh juga melihat bagaimana waktu rehat itu diadakan juga penggiliran supaya tidak terlampau padat, sesak hingga menyebabkan dia ada penjarakan sosial. Itu satu. Yang kedua tentang ujian kendiri, telah diumumkan bahawa ujian kendiri ini tidak akan dibuat kecuali ada gejala ataupun dia merasakan bahawa dia tak sihat. Tapi sekali lagi saya nak menyatakan bahawa di kalangan ibu bapa menyuarakan kebimbangan, dikuatiri bahawa tanggungjawab kendiri itu tidak dapat dilaksanakan, maka kadang-kadang anak-anak ni
bila dah teruk sangat sampai dah tak boleh buat apa, barulah cikgu menegur, tanya kenapa tak sihat. Dan barulah dipanggil. Masa itu kita rasakan bahawa perkara itu adalah terlambat. Dan kita tak nak menjadi satu kluster baru di sekolah tersebut hanya kerana kelonggaran dari segi itu. Dan yang ada juga pandangan daripada ibu bapa yang di asrama mengatakan bahawa mungkin aktiviti outing dan melawat anak di asrama itu dapat diperhalusi lagi dari aspek penjadualan supaya tidak dibukakan secara terbuka 100%. Ia harus dilakukan secara berperingkat untuk kita melihat keupayaan anak-anak, ibu bapa, waris-waris yang datang untuk memastikan bahawa kita tidak menerobos terus masuk dan hingga membuka ruang kepada penularan yang baru. Datin Sri, adakah Datin Sri berpendapat sekiranya kita ataupun KPM mengambil keputusan mungkin akan membuat sesi persekolahan ini secara hybrid? Boleh ada hari ini kita belajar ataupun pelajar-pelajar ini belajar di rumah dan mungkin ada yang secara fizikal. Bagaimana agaknya Datin Sri melihat kepada cadangan itu? Saya rasa kalau cadangan hybrid ini sebenarnya seperti kita dah buat reverse keputusan ulang-alik. Sebab sebelum ni kita ada fasa hybrid dan saya melihat bahawa ibu bapa sebenarnya lebih melihat kepada bersemuka lebih efektif daripada penggiliran. Dan kita juga kena memahami bahawa kesiankan guru-guru sebenarnya bila mana ada hybrid mereka kena ada double work. Kita kesian tentang itu dan anak-anak ini dah lama sangat di rumah, sudah tiba masanya kita biarkan bersemuka. Cuma seperti mana yang saya kata tadi, berita ini memang dilihat sebagai satu berita gembira oleh semua ibu bapa, cuma mungkin pihak sekolah dan juga PIBG boleh bergembling tenaga untuk memastikan bahawa ia tidak dapat ada langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua ibu bapa, sebab ada ibu bapa juga yang mungkin tidak memahami tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pihak sekolah dan PIBG. Mungkin ada golongan-golongan yang akan membuat perbandingan antara pengumuman KPM dan mengumumkan agar dibuka 100%, kenapa tidak dibuka 100%, kenapa harus diadakan langkah-langkah pencegahan ini. Tetapi kita kena faham bahawa langkah-langkah pencegahan ini harus diberikan autonomi kepada pihak sekolah yang melihat kepada situasi persekitaran sekolah tersebut. Yap. Baik, terima kasih kepada Datin Sri Ismailina Ismail yang di-Pertua Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia Selangor atas cadangan dan juga kupasan sebentar tadi.